أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jadikanlah dirimu sentiasa berdamping rapat dengan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan mereka, yakni Allah, pada waktu pagi dan waktu petang, yang mengharapkan keredaan Allah semata-mata. Mukminin, mukminat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian, syukur pada Allah kita dapat dihidupkan semula pada pagi ini. Setelah kita tidur, kita serah diri kepada Allah. Apa yang berlaku waktu kita tidur, kita tak tahu. Berlaku apa kat kereta kita, kat bini kita, anak kita, rumah kita, kita tak tahu. Semut lipas ulang lalu kat tepi kita pun tak sedar. Yang jaga kita Allah. Jarang dengar orang ni tiap-tiap malam semut masuk telinga, rangga masuk telinga. Ada semut dalam rumah kita, tapi Allah pelihara kita. Tak semua orang yang kena macam tu. Jarang dengar semut masuk telinga. Ada, tapi jarang. Maka Allah hidupkan kita balik pagi ni dalam suasana sejuk. Kalau tengok dalam tu dia tulis 14, 15 boleh gagah. Tapi Allah masih bagi kekuatan kepada kita. Kita bangun atas usaha kita, Allah Ta'ala izinkan, kita pun boleh main. Kita bukan berakidah seperti Qadariyah yang mengatakan qada dan qadar tu atas usaha manusia. Jadi apa pun tu adalah usaha manusia, tak ada campur tangan Allah. Dan kita bukanlah Jabariyah yang menyerahkan urusan semua pada Allah. Tak payah semayang jarak-jarak ni, tak payah kita pakai mask, kita buat tak tahu lah. Serah pada Allah, nak kena. Jadi ini akidah Jabariyah yang menyerah semua benda dekat Allah tanpa usaha dia. Lagu tu tak usah kahwin lah. Tak payah kahwin, kalau Tuhan nak bagi anak, bagi je. Tidak. Orang Cameron cakap macam tu lah. Cakap je gitu lah. Belagak duduk dalam hutan ya Cameron ni. Cuma sejuk ya orang main tempat tuan-tuan ni. Kalau panas macam tempat kami, orang tak main dah atas bukit ni. Sebab sejuk orang main. Jadi kita adalah berpegang dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti mana yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Usaha kita yang kita buat ditentukan oleh Allah, diizinkan oleh Allah, maka kita usaha nak buat baik, Allah Ta'ala izinkan dan kita boleh main pagi ni dengan kekuatan dan keizinan Allah atas usaha kita. Betul tak? Kalau kita tak gagah bangun, ya. Kalau tak ada, memang qada dan qadar tu, aku tak semayang hari ni, qada dan qadar. Sepak dia habis sekali. Kelepar boleh di muka tu. Ditanya awak tampak aku, ini qada dan qadar Allah telah tulis, aku tampak hang begini. Boleh tak? Baik. Ayat yang saya bacakan sebentar tadi, Allah Ta'ala pesan kepada kita. Dan jadikanlah diri kamu sentiasa berdamping dengan orang-orang yang beribadat kepada Allah. Allah nak suruh kita ni kawan dengan orang baik-baik. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum. Allah suruh kita sabar. Duduk berdamping dengan orang-orang yang sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak tak? Dalam dunia ni kita boleh kawan dengan orang, tapi Allah suruh kita rapat dengan siapa? Dengan orang yang ingat kepada Allah. Bil ghadati wal ashyi yuriduna wajha. Depa ni, orang ni di waktu pagi dan petang hanya mengharap keredaan daripada Allah semata-mata. Yang disebut sebagai konsep al-ihsan yang kita sebut semalam. Apa itu ihsan? Menyembah Allah dengan penuh keikhlasan
tidak mengharapkan apa-apa balasan melainkan hanya daripada Allah. Kita mai pagi ni bukan sebab kita tu imam. Aku tu imam kalau tak mai payah orang kata. Saya ni tok siap kalau tak pi pun orang kata Ustaz. Ikut ni tua dah. Tapi nak buat macam mana? Ustaz, saya ni gagah mai sembahyang masih rumah tepi masjid. Tak mai pun orang kata. Saya ni gagah mai sembahyang. Saya orang lama di kampung ni. Di Berincang ni saya orang lama. Saya tak mai orang kata jadi sama naik dengan orang muda pula. Tak, kita mai tu bukan sebab orang kata. Sebab kita nak cari kebahagiaan lagi di akhirat kelak. Tuan-tuan, syurga yang kita duk sebut, yang Nabi duk cerita kat kita tu, lagi cantik daripada kamera Highland. Lagi indah suhu dia, cuaca dia, udara dia daripada kamera Highland. Kalau orang tahu naik Gunung Berincang cantik, tengok pokok-pokok dia. Dalam syurga lagi cantik. Seronok duduk rumah di kamera Highland ni dengan view yang cantik, pemandangan yang cantik. Oh, Masya Allah, Tabarakallah, seronok. Tengok dia punya pokok teh dia kan. Semua orang seronok. Pasal apa? Nampak cantik. Tuan-tuan, syurga lagi cantik. Nabi kata, ma la ainun ra'at, wala uzunun sami'at, wala khatara ala qalbil bashar. Nabi kata, tak ada mata yang pernah tengok, tidak ada telinga yang pernah mendengar tentang syurga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia apa yang ada dalam syurga tu. Tak pernah terlintas. Kita tahu Nabi habaq kat kita ada bidadari, ada isteri dalam syurga. Isteri yang dalam syurga tu tak sama dengan isteri yang ada di rumah. Suami yang ada dalam syurga tak sama dengan suami yang ada atas dunia ni. Dengan wajahnya, dengan pakaiannya, dengan akhlaknya, wangi-wangiannya. Yang paling hebat sekali dalam syurga ni, Allah bagi dekat orang, setiap insan. Laki dapat, perempuan dapat. Paling hebat dalam syurga, apa dia? Paling seronok. Tuan-tuan kalau masuk dalam pasar raya, orang bagi peluang. Ambillah apa saja yang tuan-tuan nak ambil dalam ni, ambillah. Tuan-tuan nak ambil apa dulu? Ada orang dia pergi kat kaunter, dia ambil rokok dulu. Ada orang dia pergi cari minuman. Ada orang dia pergi cari bahagian sayuran. Ada orang dia pergi bahagian baju lambat. Nak pilih baju lambat. Dia pergi bahagian TV, radio, dia ambil. Kalau saya, orang bagi peluang masuk kedai nak ambil apa saja, saya nak ambil kunci kedai tu dekat orang nak jaga tu. Lepas tu aku kunci, tak biar orang masuk dah. Kalau masuk dalam syurga, tuan-tuan, apa benda paling syok dalam syurga? Bidadari. Bidadari tak? Sebut bidadari. Siapa bila menikah, main kamera Highland. Saya nak honeymoon ya, kamera Highland. Kan? Sebut masuk syurga ya, nampak bidadari. Benda yang besar yang kita akan dapat dalam syurga, yang paling seronok dapat dalam syurga, tak dapat bidadari pun tak apa. Tak dapat tempat tidur dalam syurga pun tak apa lagi. Yang ni kena dapat. Dapat bertemu dan melihat wajah Rasulullah SAW. Ini yang kita duk berdamping dengan orang saleh, mai masjid, dengar kuliah, kawan dengan untuk imam, kawan dengan siap, kawan dengan ahli masjid. Sebab apa? Sebab kita ikut ayat Allah ni. Berdampinglah kamu dengan siapa? Dengan rakan-rakan yang sentiasa ingat kepada Allah. Bukan macam yang Piramli ajak tu. Berdampinglah kamu wahai si Mambang. Si Mambang mana hala. Lukis siap Mambang lagi. Lah kali kena pergi mengaji. Baik. Maka hadis baginda SAW menceritakan kepada kita bagaimana Nabi sebut, inna mathalul jalisi salihi wa jalisi su'i kahamilil miski wa nafikhil kiri. Fahamilul miski imma ayyahziyaka wa imma
an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah wa nafikhul kiri imma an yuhriqa thiyabaka wa imma an tajida minhu rihan muntinatan atau kama qala alaihi salatu wassalam. Kata Nabi SAW daripada Abu Musa Al-Ash'ari, daripada Abi Musa inilah kita mengambil akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Al-Asy'ariyah yang disebut sebagai Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, daripada mazhab, pandangan ataupun pegangan akidah kita pada hari ini, kita ambil daripada susu galur sampai ke Rasulullah melalui sahabat Nabi yang bernama Abu Musa Al-Ash'ari. Ketika turun ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhu wa yuhibbunah. Turun ayat Quran, Allah Ta'ala cerita akan datang satu kaum dengan ayat ni. Maka Nabi sebut, hum hadza qaum. Nabi kata ni, inilah kaum tersebut. Allah memuji kaum tersebut, kaum yang Allah sayangkan mereka, mereka sayangkan Allah. Allah tunjuk kaum siapa? Allah tunjuk kaum Abu Musa Al-Ash'ari. Maka daripada situlah lahirnya seorang tokoh yang terkenal, Abul Hasan Al-Ash'ari ataupun dipanggil Al-Asy'ariyah, yang kita pegang hari ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang Nabi kata ma ana 'alaiha wa ashabi. Akidah yang kamu pegang tu, yang aku buat, yang sahabat-sahabat aku pegang macam aku dulu. Nabi abad ma ana 'alaiha, macam aku dahulu, macam aku duk pegang i'tiqad tu. Maka itulah yang diajak oleh para ulama untuk bersama dengan akidah Asy'ariyah ataupun Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Apa kata beliau? Sesungguhnya perumpamaan orang yang berkawan dengan orang saleh. Tengok Nabi, baguslah, ya Allah. Jadi Rasulullah 23 tahun. Banyak benda Nabi ajak. Kita hidup lebih pada 23 tahun. Kita buat apa? Kita buat apa? Quran tak boleh baca lagi. Nak suruh jadi imam, ketak. Ketak, jadi imam, ketak. Tak tahu nak buat apa. Angkat-angkat tapi senyap. Dulu komplain imam sangat. Lambatlah imam kita tu. Dah mayang tarawih 20 rakaat, dia hentam pula satu rakaat satu muka surat. Lembablah imam ni. Oh, Tok Bilal pun sama naik. Fadlam minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Masjid lain 20 rakaat 40 minit je. Masjid kita dekat Berincang tu sejam lebih. Aku tak nak pergi semayang situ lah. Semayang tarawih, siapa paksa hang main? Hang tak mau main sudah. Lantak kan hang, handuk kat luar. Terus duk main. Semayang sunat, hang nak main. Hang tak mau main sudah. Siapa nak buat ibadat, main. Orang panggil dah hayya 'alas salah, main. Bukan nak pergi rembah seorang-seorang, bawa rotan, pergi ketuk pintu-pintu bilik tu. Hei, yang sewa rumah kat ni, main semayang. Padahal orang dah azan dah. Hayya 'alas salah. Yang menginap, yang menyewa di hotel-hotel, di bilik-bilik, di chalet, di apartmen yang berdekatan dengan masjid Berincang. Oi, mai semayang. Hampa aja duk cari makan ya. Apa boleh mai makan kat kedai tepi masjid, semayang hampa tak mai? Takkan nak ulang dekat mic macam tu. Ni dengar luar tak? Dengar? Dengar? Memang nak bagi dengar pun. Memang nak bagi dengar pun. Tok Bilal tak payah umum. Hayya 'alas salam. Oh, yang ada di luar tu. Hampa boleh naik kereta daripada Kedah sampai atas ni. Hampa boleh main daripada Penang, main dari Kuala Lumpur, hampa boleh main daripada Perak. Hampa boleh main dari macam-macam. Hampa sanggup jalan jam kona. Covid duk ada apa hampa gagah main juga. Sampai kami nak keluar pun tak boleh. Start pukul 10 jam. Tetap apa main lena apa tak semayang no? Tu dia. Takkanlah Tok Bilal nak marah macam tu. Tok Bilal tak marah. Saya pun tak marah. Saja sebut ya. Saja sebut.
Tiba-tiba berlaku PKP. Bulan Ramadan, tak boleh semayang di masjid. Siapa kena jadi imam? Si bapa yang rajin komplain ni. Tukang komplain masjid ni, imam ni macam ni, imam ni lambat, imam ni macam ni, imam ni lembat, tok siap gini-gini. Nah, hang jadi imam di rumah. 8 rakaat. Angkat takbir senyap. Allahu Akbar. Bini tanya, abang, awak baca senyap? Abang kalau baca Fatihah, abang nak teriak sebab abang sedih. Wabak ni bala. Sampai kita tak boleh pergi semayang. Dah, padahal dia bodoh tau. Dia buat alasan. Abang kalau abang baca kuat je, abang dah nak nangis. Abang kalau baca kuat je, abang nak teriak. Pasal apa? Teringat ni wabak, ini bala. Tak boleh pergi masjid. Sedih. Masjid tak boleh solat tarawih. Ya Allah. Lepas tu abang baca pelan. Dia mohong bini dia. Sembang kencang sangat. Suruh jadi imam pun tak kerti. Baik. Maka Nabi kata, perumpamaan orang yang berkawan dengan orang soleh dan berkawan dengan orang yang jahat adalah seperti orang yang membawa wangi-wangian dan orang yang meniup api. Orang yang tiup api, bara, dia tiup api tu, dia akan naik berterbangan bara-bara kecil tu. Dan dengan orang yang jual minyak wangi atau dia bawa minyak wangi. Maka orang-orang yang membawa bau-bauan, yakni wangi-wangian, bawa wangi-wangian itu sama ada dia memberi kepada engkau, sama ada engkau meminta beli daripadanya, atau engkau dapati daripadanya bau yang wangi. Kita pergi kedai minyak wangi, lalu pergi Mekah kan? Siapa pernah pergi Mekah angkat tangan? Yang dalam masjid ni angkat tangan. Yang pernah pergi Mekah. Seronok kan kalau lalu ke Mekah kan? Lalu dia celek minyak wangi kan? Lalu celek. Haji Malaysia, Masya Allah Malaysia. Saya pergi yang bulan 2 tahun ni lah. Bulan 2. Balik-balik tu PKP. Masuk dalam bangunan-bangunan kedai dekat kota Madinah tu. Masuk. Malaysia. Mari sini. Malu apa bosku? Boleh gegah mereka. Mereka ni duduk kerja di negeri orang. Mereka boleh tahu siapa menang pilihan raya, siapa kalah pilihan raya. Pelik semua. Kita pun tak tahu negara dia. Kalau kata yang sebut tu orang Bangladesh, kita tak tahu Perdana Menteri Bangladesh nama apa. Menteri dia siapa, bahasa dia lagu mana, trademark dia apa, kan? Tapi dia boleh tahu. Tu nak abang kata, dia punya jaga customer. Jaga customer. Sampai dia tahu customer Malaysia mai apa dia? Customer daripada Arab cakap apa? Dia punya nak tarikan tu, kesungguhannya. Sebelum ni, duk pi kan? Kalau kita pi, dia kata apa? Oh, Malaysia, Masya Allah. Najib boleh. Pihak baru ni, Najib tak boleh. Mahathir boleh. Dia tahu siapa kalah, siapa menang. Mereka up to date juga kira. Siapa minyak wangi? Kita kata tadi kedai tu baru sebut, itu kedai lain, ini wangi saya lain. Nampak? Lalu depan kedai minyak wangi, calik minyak wangi. Kita dapat wangi-wangian. Nabi kata kawan dengan orang soleh, kita akan dapat kebaikan daripada dia. Duduk dengan dia. Nak buat kenuri kahwin. Kenuri kahwin ni sunnah. Ni musim-musim ni, musim orang kenuri. Kan? Musim orang kenuri kahwin. Apa sunnah yang kita kena buat? Duduk dengan orang soleh, dia ajak kita. Ni nak pergi menikah kat pejabat agama. Bukan menikah tepi pokok pisang. Bukan menikah di kedai kopi. Pergi cari ustaz, cari tok qadi, cari wali, cari saksi. Buat di tempat yang elok. Suruh orang doa agar berpanjangan rumah tangga. Hari kahwin tu, pakai baju ketat dah. Tok qadi ketat tu. Siapa? Tok qadi bini mati 2 hari dah. Tengok pengantin main ketat. Pakai lagu tu, dia rasa macam dia nak menikah. Tok Wan hak dalam masjid hak sakit lutut ni, tengok pengantin masuk pakai ketat, segak balik lutut. Tok Wan pun cergah, pimai dalam masjid,
Tok Qadi kata, duduk Ustaz Tok Wan. Tok Wan tak boleh duduk. Tok Wan jadi tak tahu. Dia macam macam minyak tu, minyak RON 97 tu. Dia power dia lain macam. Sagi balik kenduri kahwin, nyanyi lagi. Dengan karaoke-nya. Baru ni ada satu orang dia panggil saya kenduri. Saya pun pergi bawa anak saya. Turun-turun elok sampai depan tu. Studio pasang lagu dalam rumah kenduri. Dahsyatnya. Saya pun mesej kat dia minta maaf. Saya dah sampai dah di kenduri bang. Tapi abang tak tulis pun ada lagu-lagu, ada dangdut, ada lagu Hindustan, ada lagu-lagu orang putih, tahu lagu apa-apa tah. Aku pun tak ingat lah. Bang, minta maaf dalam tentatif kad ni tak ada pun. Yang ada dalam ni ayat Quran. Dan tanda-tanda kebesaran Allah. Allah jadikan manusia itu berpasang-pasangan. Ayat Quran di atas tau. Di bawah tu tulis pula, doakanlah Raja Sahari, anak anda kami ini dapat melayari bahtera, membina masjid mengikut syariat Allah. Oh, kemas. Pipi tu dah duf 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 duf. Alamak. Kalau takat nak dengar lagu, lari tahu aku dah. Hampa ingat rumah hampa seorang yang reti pasang lagu dah. Aku apa reti? Kalau nak panggil orang main kenduri, habis minyak RM20, RM30, 1 jam, 2 jam bawa kereta, semata-mata nak pasang lagu. Rumah kita apa ada? Kita apa reti buat kalau nak buat macam ni apa tu? Kenduri yang sunnah telah menjadi punah. Maka kawan dengan orang soleh, dia akan habaq. Asal kenduri je, lagu. Kadang orang masjid pun buat. Sebab apa? Anak-anak Ustaz, saya ni... Yalah, anak-anak. Hei, anak tu bin siapa? Bin siapa? Rumah tu rumah siapa? Rumah kita. Apa kalau nak nikah? Ni dia syarat dia. Bapa nak bagi tahu syarat. Dengar ni ya, daddy nak cakap. Saya anak saya panggil daddy kat dia. Kadang-kadang panggil papa. Ingat mami, ingat lekeh ingat orang Kedah. Dengan buat mami dengan orang Kedah. Kedah ni macam-macam. Umur pun panjang. Tengok, Perdana Menteri nombor 4. Mana mati lagi? Lah 8 lah. Nombor 4 ada. Dengan mami. Umur panjang. Tuhan bagi kat orang Kedah ni. Ulama-ulama pun hebat di Kedah. Ulama-ulama pun hebat. Tapi bila ulama telah pun meninggal dunia, tak ada orang ganti. Tok Guru Haji Saleh, Sik sampai hari ni tak ada orang boleh ganti macam dia. Tok Guru Ni Aziz sampai hari ni tak ada orang boleh ganti macam dia. Tok Guru Harun Din tak ada orang boleh dapat ilmu gantian macam dia. Almarhum Ustaz Fadil Nur tak ada orang boleh ganti macam dia. Tak. Tapi Perdana Menteri tak ada nak mati lagi. Dah ramai dah yang mendakwa dia akan jadi Perdana Menteri. Kalau bubar saja parlimen, saya Perdana Menteri, saya akan jadi Perdana Menteri. Sebab jawatan tu ada duit, masyuk, ada gelaran, ada tempat, ada kedudukan, dapat keistimewaan dunia, kereta free, rumah free, haknu free, jalan lampu merah boleh langgar apa semua. Nak jadi ulama susah, tak macam jadi menteri. Maka ulama matinya hilang tidak berganti. Patah tak tumbuh, hilang tak berganti. Kalau mai pula pun tak macam ulama-ulama yang dulu. Sementara ulama dua ada ni tuan-tuan, sementara dua ada ni, berkawanlah, berdampinglah dengan orang saleh. Satu. Yang kedua, sat lagi 7 nah. Yang kedua, Nabi sebut, sedangkan orang yang menghembus api, dia ni duk buat besi, pisau, dia akan duk tiup api kan. Ia akan membakar pakaian engkau, atau engkau akan dapati daripadanya bau yang busuk. Kawan dengan tukang besi, bukan tak boleh kawan tukang besi. Ustaz, saya tukang besi, jahat sangat ke saya Ustaz, sampai Nabi kata lagu tu. Dak, Nabi buat perumpamaan. Nabi tak kata tukang besi jahat. Nabi habaq, kawan dengan orang jahat ni macam hang kawan dengan tukang besi. Apa yang hang dapat dengan tukang besi ni, hang kawan dengan dia? Baju hang akan berlubang dengan api-api, dengan habuk-habuk, dengan bara yang berterbangan tadi, akan menyebabkan baju engkau berlubang. Yang kedua, hang akan dapat bau busuk di badan hang.
Itu perumpamaan yang Rasulullah bang. Memang kalau kita pergi kat tukang besi, tak bu macam kedai minyak wangi. Tidak. Ini perumpamaan sahaja yang Nabi SAW bawa. Maka apa yang kita dapat daripada hadis ini? Pertama, Islam menggalakkan umatnya supaya berkawan terutama dengan orang saleh, kerana mereka akan mempengaruhi kita ke arah kebaikan dan keimanan. Right motor, right dengan orang saleh. Dalam tentatif program tu, singgah solat Jumaat ada, solat berjamaah ada. Okey, kita right sini, kita akan singgah dekat hentian RNA Sungai Perak, kemudian kita akan semayang dekat masjid di Simpang Pulai, kemudian kita akan naik ke Cameron Highland, kemudian kita akan singgah di masjid dulu. Kita semayang sunat di masjid, semayang duha sebagainya, baru kita akan buat aktiviti kita. Selagi kita ada semayang zuhur pula, kena lantik seorang yang jadi kepala right tu, dia bawa kita ke masjid atau tempat-tempat yang boleh solat berjamaah. Kalau tak ada main masjid pun, solat berjamaah ramai-ramai. Bawa sejadah. Kalau naik motor boleh bawa baju salin, takkan tak boleh bawa sejadah. Ambil berat sikit tentang semayang kita. Penting kawan dengan orang baik. Karena dia akan mempengaruhi kita. Ulama sebut suhbatul asyrar. Berkawan dengan orang jahat. Imam Abu Turab An-Nakhashi mengatakan, suhbatul asyrar, siapa kawan dengan orang jahat, turisu su'adh-dhanni bil akhyar. Dia akan mewarisi sifat sangka buruk pada orang baik. Dah kawan dengan orang jahat. Orang jahat akan cerita, ustaz ni gini, ulama ni gini, orang masjid ni gini, orang ni gini. Hang kawan dengan depa. Depa ni kalau mengajak kata kat orang, yang tengok Facebook pun orang. Yang main kuliah pun orang. Betul takkan nak kata dekat lain daripada orang. Takkan nak marah dekat tiang, takkan nak marah kat kipas, takkan nak marah dekat lampu. Kita ni kena jadi macam kipas. Tuan tengok je kipas. Kipas ni bila petik Swiss, dia pusing tak? Pusing tak? Ada kipas merungut. Weh penat weh, tutup Ustaz. Kipas dia pusing. Bila kita on Swiss, jalan. 5 jam. 5 hari. Kipas dia tak pernah merungut. Maka kita kena belajar daripada kipas. Bila orang azan, Allah suruh kita salat. Salat, jangan merungut. Malu dekat kipas. Bila dipetik Swiss, dia bergerak, bekerja. Kenapa kita malas nak bekerja untuk Allah Ta'ala? Inna lillah, kita datang daripada Allah. Wa inna ilaihi, dan kita kepadanya raji'un, kita akan balik. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Allah tanya kita, hampa ingat kami cipta hampa ni saja buat manusia, buat langit bumi, bagi bukit, bukau, ikan, apa semua ni. Lepas tu buat saja. Dah hampa ingat hampa tak balik mai jumpa aku satu hari nanti. Tuhan tanya, wa annakum ilaina la turja'un. Hampa duk sangka hampa tak patah balik mai kat kami. Ingat kami lepas hampa kat dunia tu, hampa tak balik mai lah. Buatlah. Balik mai kat kami, jaga. Ada perhitungan, ada hari akhirat, ada hari pembalasan. Siapa yang tak pernah kena tangkap di dunia akan ditangkap di akhirat jika dia melanggar maksiat, melanggar syariat Allah di atas muka bumi. Mungkin dulu dia tak semayang, duduk di Malaysia dia tak semayang, dia tak kena tangkap. Jiran dia sebelah rumah semayang, tapi kerana ada buat satu kesalahan, tumbuk jiran yang lain sampai mati, di penjara. Contoh, mana tahu kan, dia semayang tapi waktu dia baran sikit, dia bunuh jiran dia, masuk penjara. Semayang. Mungkin dia ni semayang tapi makan benda terlarang, masuk neraka, masuk penjara, kena tangkap. Tapi dia ni tak pernah semayang, dia tak buat jenayah, okey je, tak kena tangkap. Dia tak nak ambil dadah, tak bunuh orang, cuma dia tak semayang, tak tutup aurat. Tapi dia kena ingat, dia akan ditangkap dan dibawa ke dalam mahkamah Allah di hari akhirat kelak. Kita baca apa dalam surah Fatihah tadi? Maliki yaumiddin. Allah adalah raja yang menguasai hari pembalasan. Allah yang menguasai hari pembalasan. Daripada manusia yang pertama, daripada Nabi Adam AS sampai manusia yang terakhir, semua Allah Ta'ala yang menguasai mereka, termasuk kita.
Raja-raja kita pun akan dikuasai oleh Allah Ta'ala. Tak ada orang lah jadi raja di akhirat kelak. Allah sahaja. Sebutlah semayang tu. Allah peringatlah. Hampa jangan buat lupa. Jangan buat leceh. Hari-hari yang patut sebut. No? Hampa baca Fatihah 17 kali sehari. Hampa jangan buat lupa kat aku. Nah? Hampa makan strawberry banyak sampai habis. Kuda geram dari kemarin cari strawberry tak ada. Tak ada strawberry. Harap pagi ni ada. Tak ada. Hampa cari main kat aku bekas tak. Boleh buah habis kamera Highland ni. Ramai semua manusia. Ha? Allahu Akbar. Baik. Kemudian yang terakhir. Islam melarang umatnya dari berkawan dengan orang yang jahat. Kerana dikhawatiri sifat-sifat jahat itu akan mempengaruhi diri mereka ke arah keburukan dan kejahatan. Nabi sebut. Nabi kata apa? Al-mar'u ala dini khalilihi. Manusia itu ikut agama. Agama tu apa? Cara hidup. Cara hidup kita Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya cara hidup yang Allah terima Islam. Cara hidup kita macam mana? Islam. Raditu billahi rabba. Aku redha Allah Tuhan aku. Wa bil islami dina. Dan dengan Islam itu adalah cara hidup aku. Cara kita nak i'tiqad, cara kita nak berpakaian, cara kita nak berekonomi, cara kita nak berkahwin, cara kita nak bermuamalah dengan orang. Semua yang kita buat daripada celek mata sampai pejam pula, celek pejam sampai kita mati, kita kena ikut agama Islam. Ugama. Ada ulama sebut ugama. Ugama itu terus kepada agama kita. Ikut kepada agama Islam kerana agama ini adalah apa? Cara hidup. Ni kita pakai kepiah, main masjid, main kuliah. Ini adalah cara hidup kita. Cara hidup kita. Apa cara hidup kita ni? Islam. Maka Nabi kata, Al-mar'u ala dini khalilihi. Manusia itu ikut agama kawan dia. Iaitu cara kawan dia. Kalau kawan tu yang jenis baik-baik, ya, Masya Allah. Kan? Kalau kawan tu yang cakap merapu. Jumpa kan, woi! Woi! Apa? Oh, style dia lagu tu. Ini tu jumpa kawan temuk tangan selang apa semua, belaga day lah, belaga telinga pusing belaga pungkak pula kan, trademark dia apa jenuh. Hak Nabi ajak simple, salam. Tapi kerana musim wabak kita tak boleh salam bagi mengelak jangkitan, kerana menjaga nyawa itu wajib. Ada 5 daruriyat. Nabi juga tidak pernah bersalaman. Sunnah Nabi salam betul, tapi Nabi tak pernah bersalaman dengan orang yang terkena wabak safar. Waktu kena penyakit safar tu, Nabi tak salam dengan orang tu. Bukan Nabi benci, mengelakkan jangkitan berlaku. Maka ulama pun habaq dekat kita, buat masa sekarang ni, jangan bersalaman lagi. Buat sementara waktu. Nanti dah boleh salam, apa salam? Nanti kalau dah boleh solat rapat, jangan duk renggang. Ni orang suruh mayang rapat, renggang. Dulu orang suruh mayang rapat, bau tak belaga. Duk jarak-jarak. Lah ni bila dah boleh jarak, marah pula. Besok kalau kata boleh semayang rapat, hampa tak semayang rapat, tampak seorang-seorang. Ada komplain banyak tu, cari nama, tulis nama dekat dinding masjid. Ni kaki komplain. Besok dia semayang jarak daripada orang, rembas kali. Gamak tapi tak wani pergi tampak, boh biji goli, tarik terbih tu, rembas dengan belakang. Komplain pandai. Buat tak tahu mana pun. Baik. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan satu hadis pada pagi ini, kita dapat semangat. Kita yang pertama apa? Kita kena jadi baik supaya orang nak kawan dengan kita. Kita jadi baik supaya orang nak kawan dengan kita. Masing-masing jadi baik. Baik itu macam mana? Kita jadi orang yang bertakwa. Buat segala perintah Allah. Tinggal segala yang Allah larang. Dan usaha buat benda-benda sunnah takat kita mampu. Benda wajib, buat semua. Tak boleh kata, alah benda wajib kita buat takat mampu je. Tak boleh. Yang wajib kena buat semua. Yang haram kena tinggal semua. Yang sunat buat takat mampu. Tak mampu nak bangun qiyamul lail lama-lama, buat 2 rakaat. Tak mampu puasa Isnin dan Khamis setiap minggu, puasa juga sehari 2 dalam 1 bulan. Tak mampu nak sedekah banyak-banyak, sedekah sikit. Yang penting kita amalkan. InsyaAllah mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kepada pihak Masjid Kayangan. Masjid Kayangan, duk atas angin dah ni.
Masjid Kayangan Berincang. Betul tak? Masjid Kayangan tak? Masya Allah. Mudah-mudahanlah ada lagi jodoh dan pertemuan kita di sini. Terima kasih pada semua. Saya doakan ayah-ayah, ibu-ibu yang ada di sini, kesemuanya hidup dalam kebaikan dan kita bertemu dengan Allah dengan bawa satu kebaikan yang besar dan kita mati dalam keadaan yang sangat baik. Kita kalau kita duduk dalam rumah, duduk pakai seluar pendek, tak pakai baju, tak mandi lagi, tiba-tiba orang mai ambil kita nak ajak pergi jumpa raja. Buka pintu, pegang kita, bohlah kita. Alamak, dengan spender, dengan tak gosok gigi, dengan tak mandi, dengan rambut tak sikat, terus naik dengan tak pakai baju, naik kereta, orang buat pergi istana. Boleh tak? Malu tak? Masuk dalam istana, dia seorang yang bogel ke tu. Malu tak? Bila nak pergi jumpa raja, dari semalam tak tidur. Belajar jalan. Belajar. Ronda 3-4 kali. Cari songkok, try pakai. Kok ni cantik tak? Kalau samping ni abang angkat sini cantik tak? Kalau abang jalan macam ni okey tak? Berlatih dari semalam. Pasal nak jumpa raja. Bayangkan Allah ambil nyawa kita dalam keadaan kita tak bersedia nak menghadap Allah. Tengah buat jahat. Allah ambil nyawa kita. Kita balik bertemu dengan Allah dalam keadaan dosa yang sedang kita buat. Nabi tak pandang muka kita di akhirat. Na'udzubillah min zalik. Bayang itu tak? Tengah 2 kali buat maksiat, malaikat cempung kita, pembuh dalam kereta, bawa balik alam akhirat. Bawa balik alam akhirat. Sampai alam akhirat, itulah persembahan yang kita akan bawa kepada Allah. Malu. Malu. Wallahu alam. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah itu kelemahan diri saya sendiri. Mohon maaf kepada semua yang mendengar kuliah pada pagi ini. Kalau ada yang terasa pada muka. Ni asal main travel ya tak main masjid. Asal main travel ya tak mayang subuh. Rugi ya. Semayang ni benda wajib. Makan boleh cari pula. Semayang 2 rakaat je. Bukan lama pun, kan? Orang kata orang kamera kata 2 rakaat je. Kan? Bukan 2 harakat, bukan 2 kilometer semayang. 2 rakaat je. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una. Wanfa'na bima 'allamtana. Wazidna ilma wa amalan mutaqabbala. Ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi ala kulli hal. Wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina 'anna. Allahumma la tudhhib barakata 'ulumihim 'anna. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.